Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Baiklah, untuk kali ini kita akan sambung lagi sesi PDPR kita. Masih lagi dalam subjek Bahasa Melayu tahun 4. Temanya tema 5, Jati Diri, Patriotisme dan Kewarganegaraan. Unitnya ialah unit 14, iaitu Demi Tanah Airku. Okey, kita akan teruskan. Baik, untuk kali ini kita akan sambung dengan sesi kemahiran membaca. Okey, kemahiran membaca. Dekat sini kita akan cuba untuk membaca teks dan juga menyelesaikan beberapa masalah yang akan diberikan dalam GC nanti. Okey. Okey, objektif untuk sesi membaca kali ini ialah membaca dan memahami bahan grafik daripada multimedia untuk membuat gambaran. Okey. Kriteria kejayaannya boleh dapat menjelaskan maklumat berdasarkan bahan yang dibaca. Okey, awak dapat jelaskanlah sama ada secara lisan ataupun bertulis. Baik, dekat sini ada beberapa perkara yang boleh dikatakan agak menarik lah. Okay, kerana kita sering menggunakannya. Tapi mungkin ada yang tak tahu. Okey, uh, multimedia. Multimedia ni ialah perkataan yang kita import lah sebenarnya daripada bahasa Inggeris. Multimedia. Multimedia ni bermaksud media yang pelbagai. Ada banyak media untuk menyampaikan maklumat tu dalam sesuatu perkara itulah. Contohnya dekat sini dalam multimedia ni yang kita biasa gunakan atau kita biasa tengok ialah buku teks, TV, television, internet, smartphone, audio recording, rakaman audio macam ni, persembahan PowerPoint yang ada cikgu bercakap dekat belakangnya, bukan kat belakang lah. Okey, ini ialah apa yang dikatakan sebagai multimedia, gabungan beberapa media untuk menyampaikan maklumat. Okey. Apa yang awak nak boleh capai dalam sesi kali ini ialah awak dapat kalau awak lah untuk dapat membaca dan memahami bahan grafik. Okey, grafik ini ialah apa yang benda yang digambarkan. Benda yang digambarkan itu ialah grafik. Contohnya kat sini ada beberapa perkara yang digambarkan. Banyaklah perkara yang digambarkan. Okey, kita akan teruskan. Okey, kita akan teruskan kepada membaca. Baik, sedia ke? Kita akan mula. Cara menggantung bendera. Gegantung jalur gemilang yang digantung hendaklah membujur dari atas ke bawah. Jalur gemilang yang dikibarkan perlu mengikut susunan yang betul. Susunan seperti ini digunakan pada hari biasa dan hari kebesaran persekutuan. Okey, nampak? Gegantung. Gegantung apa dia gegantung ni? Gegantung ni yang ini. Okey, biasanya kita akan nampak dekat mana? Dekat tiang-tiang lampu, dekat tiang-tiang bangunan di sekolah, contohnya di pejabat-pejabat kerajaan, dekat supermarket, dekat mall, kat situ ada banyak gegantung. Mungkinlah bukan gegantung bendera Malaysia tetapi gegantung tu itulah bendanya. Benda yang digantungkan pada tiang-tiang. Okey, baik. Kat sini ada juga teks tentang jalur gemilang yang dikibarkan. Dikibarkan. Berkibar. Berkibar ni maksudnya dia dipasangkan pada sebatang tiang, sebatang kayu ataupun tiang bendera. Dan dia diletakkan kedudukannya tinggi di atas supaya dia berkibar. Berkibar. Macam mana dia berkibar? Dia ditiup angin lah. Ditiup angin. Okey. Perlu mengikut susunan yang betul. Susunan yang betul. Okey, contohnya kat sini ada dua bendera saja.
Malaysia ataupun dan bendera negeri. Bendera Malaysia dan bendera negeri. Mana bendera yang kena duduk kanan, mana bendera yang kena duduk sebelah kiri. Okey. Ada tempat dia masing-masing ada tempat yang tersendiri. Ada tempat khusus untuk meletakkan bendera. Dia tak boleh sukati je. Tak boleh bendera negeri. Contohnya ni bendera negeri dia diletakkan sebelah kiri bendera Malaysia. Jadi tu tak kena. Jadi bila tak kena dia jadi masalah lah kepada protokol dan sebagainya. Okey, sekiranya ada tiga bendera. Ada negeri, Malaysia, negara ataupun dan jabatan atau institusi. Contohnya dekat pejabat pejabat daerah, pejabat tanah ke, dekat sekolah ke, dekat mana lagi? Pejabat polis ke, dekat pejabat kerajaan lah, jabatan-jabatan kerajaan, pertanian ke, universiti ke, okey. Ini ialah susunan dia. Yang mana kena duduk paling kanan, mana kena duduk tengah, yang mana kena duduk paling ke sebelah kiri. Okey. Kalau kita tengok sebelah sini, kalau kita melihat bendera itu, sebelah kanan lah institusi. Dan di sebelah kiri ialah bendera negeri. Yang di tengah-tengah pastinya bendera Malaysia. Okey. Ini sekiranya ada tiga bendera. Baik. Kita akan teruskan Okey, kita akan teruskan. Baik, sedia. Jalur gemilang perlu mendahului bendera-bendera lain ketika dibawa secara sebaris semasa perarakan. Okey, kat sini dia cakap semasa perarakan, bendera yang first sekali kena ada kat depan ialah bendera negara atau bendera jalur gemilang. Bendera jalur gemilang ni mesti duduk first sekali. Barulah bendera negeri ke, bendera daerah ke, bendera sekolah ke, bendera jabatan ke. Itu ialah susunan dia. Tak bolehlah bendera jalur gemilang ni duduk nombor 2 ke, nombor 3 ke atau di belakang. Tak boleh. Dia kena duduk first sekali. Sekiranya dibawa dalam perarakan. Okey. Jika jalur gemilang terbentang semasa perarakan, bahagian kepala bendera hendaklah diusung mendahului perarakan. Okey, baik. Dalam perarakan, dalam aturan perarakan ni, yang perlu ini ialah arah pergerakan dia. Sekejap Boleh tak tulis sini? Ini ialah arah pergerakan dia. Sekejap. Boleh tukar colour sekejap. Padam. Tukar colour sekejap. Okey, arah pergerakan dia kat sini. Okey, arah pergerakan dia kat sini. Jadi, bendera Malaysia yang dibawa terbentang ini, yang dibawa terbentang ni, bahagian kepala. Mana kepala? Bahagian kepala bendera mana? Ini ialah bahagian kepala bendera. Bahagian kepala bendera di atas, di depan lah. Dia mestilah dulu. Jangan baris bahagian ni dulu. Jangan bahagian yang ini dulu Yang kena kat depan ialah bahagian yang ini dulu. Padam sekejap. Bahagian ini dulu yang kena ada dekat depan Alamak, buruk. Okey, tak apalah. Janji awak nampak lah, itulah benda ni bahagian yang perlu ada dekat depan, bahagian kepala bendera okey. Kita akan sambung. Jalur gemilang hendaklah dikibarkan pada tiang yang condong ke arah jalan raya, di rumah atau kedai. Okey, baik. Apa yang dicakap ni? Jalur gemilang hendaklah dikibarkan pada tiang yang condong ke arah jalan raya, di rumah atau kedai. Maksudnya, okey, lukis sikit. Ini rumah, pandangan tepi buruk lah. Ini rumah. Kalau nak pasang bendera di rumah, dia
condong ke arah jalan raya. Okey. Alamak, bolehlah. Ini gambaran dia condong ke arah jalan raya. Mana jalan raya? Ni jalan raya. Ni jalan raya. Tak nampak. Nampak buruk dekat situ. Sekejap. Sekejap cik tempat putih sekejap. Baik. Sekiranya ini jalan raya. Okey. Okey, rumah. Ini rumah kan? Okey, rumah. Okey, apabila nak pasang bendera, bendera yang awak pasang tu, pastikan dia dicondongkan ke arah jalan raya. Condongkan ke arah jalan raya. Condong ke arah jalan raya. Okey, condong ke arah jalan raya. Bukanlah ke arah belakang rumah. Tengok contoh kat sini lah. Ni lawa sikit. Jalan raya tu dekat sini sebenarnya. Ni lah jalannya. Okey. Benda ni, tiang bendera ni dia condong ke arah jalan raya. Untuk apa? Bila orang lalu tu orang nampak. Bila orang lalu, orang akan nampak bendera negara kita. Kalau dia duduk kat belakang nak buat apa? Siapa nak tengok dia kan? Siapa nak boleh nampak? Okey. Tapi kalau keliling tu ada jalan raya, boleh je. Tak ada masalah pun. Keliling lah. Okey. Itu ialah cara untuk memasang jalur gemilang pada tiang di rumah. Okey, baik. Ini ialah untuk penerangan sikit sebanyak. Apa benda yang kita kalau terlepas lah daripada awal kan. Okey, Zara dan kawan-kawannya mencari maklumat tentang jalur gemilang di perpustakaan sekolah. Okey. Ini cara menggantung bendera tadi itulah. Yang tadi itu gegantung tu Gegantung ni. Gegantung. Ini ialah kedudukan bendera tadi tu. Kalau ada 2 bendera macam mana. Kalau ada 3 bendera macam mana. Siapa duduk kiri, siapa duduk kanan. Cara dia kita kena tengok daripada pandangan kita lah kat sini Sini kalau di sini bendera Malaysia di sebelah kiri ataupun di sebelah tengah sekiranya ada 3 bendera. Okey, ketika parakan bendera jalur gemilang ni perlu duduk first sekali, perlu duduk paling hadapan kalau dipasang pada rumah atau pada kedai, condongkan tiang tu ke arah jalan raya, ke arah jalan raya tadi itulah. Jika jalur gemilang terbentang semasa perarakan, bahagian kepala bendera hendaklah diusung mendahului perarakan. Dia ni akan mendahului perarakan. Janganlah bendera ni last sekali. Bila orang dah berarak, dah habis, barulah bendera sampai. Tu tak betul Baik. Ini ialah contoh pemasangan bendera-bendera di premis perniagaan, di bangunan pejabat, rumah kediaman. Ini ialah tempat-tempat yang kita boleh pasang bendera. Okay, tak salah untuk pasang bendera. Okay. Ini tengok ni, kat sini ada satu contoh. Contoh ada kat bot di atas bot atau kenderaan kenderaan dekat bot. Bendera ni ada 2. Satu bendera Malaysia, satu bendera negeri. Ni negeri Terengganu bendera negeri. Jadi yang mana duduk atas, mana duduk bawah? Yang betulnya bendera Malaysia duduk atas, bendera negeri duduk bawah. Okey. Nampak, ini ialah cara masang bendera Dia tidak terbalik, dia tepat lah. Okey, macam gegantung ni pun dia tepat lah. Nampak bendera Malaysia ni. Besar ni. Ini besar ni. Ni kat Putrajaya ni. Okey. Ni pun rasanya dekat Putrajaya. Baik. Ni dekat sini ni mana ni? Ini dekat kawasan sekolah. Okey, kawasan sekolah. Tengok tu. Dia ada pasang bendera pada pagar sekolah. Okey. Baiklah, itu dia sedikit sebanyak penerangan dan perbincangan penerangan lah tentang
DPR, sesi kemahiran membaca. Jadi cikgu harap awak boleh selesaikan tugasan yang cikgu bagi nanti dalam GC. Okey. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Bye.